Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang mengikuti kursus MGT 162 MGT 162 yang mana nama kursus ni Fundamentals of Management. Pastikan anda mendaftar di kursus yang betul ya. Saya sebagai pensyarah bagi kursus ini, semester ini, mungkin ada yang tak berapa kenal saya, tak pernah nampak saya. InsyaAllah ada rezeki kita boleh bersua muka, tapi memandangkan dengan pandemik COVID-19 ni, membuatkan sepanjang tahun 2020 ni kita tak dapat nak berjumpa selalu. Tapi insya-Allah sekiranya kita sama-sama mendoakanlah pandemik ini, wabak COVID-19 ni semakin berkurangan dan semakin hilang dari dunia kita ni, dan semoga segalanya pulih sepenuhnya dan insya-Allah kita berpeluang untuk bertemu, berkenalan. Jadi saya memohon maaf pertamanya sebab perkenalan kita terus melalui video ini. Kemungkinan kita akan menggunakan medium-medium lain lah untuk memudahkan komunikasi. Contohnya melalui WhatsApp group ataupun Telegram group yang wakil kelas akan wujudkan. Apa-apa saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Dr. Raja Mayang Delima binti Muhammad Peter. So awak boleh panggil Dr. Mayang lah kalau kawan-kawan yang lama, pelajar-pelajar senior yang lepas semua panggil saya Dr. Mayang. So senang. Saya anggap kita dah berkenalan lah. Bila awak dah mula melihat video ini, saya menganggap awak dah mula mengenali saya dan saya kena cuba mengenali awak. Saya ada kaedah saya untuk mengenali setiap orang pelajar saya, dan even saya adalah sejenis yang mengingat nama pelajar. Tolonglah pandai-pandai bawa diri awak, bukan membodik pensyarah, tapi awak seikhlasnya belajar dalam kursus ini demi untuk mendapatkan ilmu. Selebihnya urusan Allah lah untuk menarik perhatian saya pada setiap orang daripada awak ni. Macam mana cara saya nak ingat awak? Selalunya saya ingat melalui karakter, cara awak berkomunikasi. Orang yang terlalu diam pun saya boleh ingat, yang terlalu aktif pun saya boleh ingat, insya-Allah. Selagi memori saya ni masih kuat, insya-Allah saya akan cuba ingat. Bukan apa, style saya mengajar bukan sekadar di dasar sahaja. Saya akan cuba menyelami setiap permasalahan pelajar. Itu memang cara saya. Tak perlulah dibanding dengan cara pensyarah yang lain. Maybe pensyarah lain pun ada yang tak boleh nak ingat nama pelajar tu terpulang. Okay, dia ada keunikan masing-masing. Macam saya cuba insya-Allah. Jadi saya dapat makluman pada semester ini ada beberapa kumpulan di bawah tanggungjawab saya, dan saya akan terus mula dengan chapter 1 tanpa melengahkan masa ataupun melengahkan minggu-minggu pelajar, minggu-minggu studilah yang dah bermula, iaitu mulai minggu ini. Saya mengharapkan setiap pelajar saya menerima arahan dengan baik dan melaksanakan apa yang saya arahkan dengan sempurna. InsyaAllah sempurna di mata saya lah. Maksudnya apa yang saya harap tu tercapai. Tak semestinya sama dengan cara pandangan orang lain. Kalau saya dah nampak rasa sempurna, effort awak ada, usaha awak yang tinggi awak dah tunjukkan semua, insyaAllah dah mencapai dah tahap yang saya nak. Sebelum saya mula dengan chapter 1, anggaplah 5 minit pertama ni
pengenalan lah kepada pensyarah awak ni, dan nanti awak setiap orang saya akan cuba kenal melalui medium lain sebab lalu video ni pun saya tak nampak awak. Saya ingin sentuh 5 minit kedua pula ni tentang subjek, iaitu silibus ini bagaimana, berapa persen yang awak kena skor, apa objektif dia sebenarnya, apa tujuan awak kena belajar kursus ini. Okey. Kalau pelajar-pelajar yang lepas yang dah biasa dengan cara saya, diorang tahu dah flow saya akan nyatakan dulu, pastikan awak faham dulu kenapa awak berada di dalam kelas inilah. Kalau kita secara fizikalnya berjumpa depan mata ni, saya kena fahamkan, sedarkan awak kenapa awak duduk di depan saya. Tapi disebabkan awak sekarang berada di rumah masing-masing ataupun awak buat online menggunakan medium masing-masing di lokasi yang berbeza, saya tak nampak kewujudan awak di depan mata saya. Tapi di hati saya percaya awak wujud di situ, dan awak kena tahu kenapa awak wujud kat situ untuk kelas ni. Okey. Satu semestinya untuk memenuhilah silibus ataupun perancangan fakulti awak, right? Yang mewajibkan awak ambil subjek ni. Kalau tak ambil, tak lulus, tak lepas, tak boleh nak grade lah. Okey, tak, dia terkurang satu peratusan yang dikira untuk menggraduatkan awak. Okey. Jadi antara lain kenapa awak perlu ambil subjek ni, secara asasnya dia adalah tentang pengurusan. Asas pengurusan namanya dia, iaitu Fundamentals of Management. Jadi bila cakap tentang asas pengurusan, kita tak nak sentuh pengurusan yang besar-besar lah dulu. Kita akan fokus kepada asas pengurusan yang mudah terlebih dahulu, iaitu pengurusan diri sendiri dahulu. Adakah awak merancang, adakah awak organize, iaitu mengatur, adakah awak mengetuai ataupun melaksanakan apa yang dirancang, dan adakah awak mengawal. It's all about the management concept. Okay? Yang mana kalau saya cerita ni semua awak dah lalui, cuma kita tinggal kena pandai relatekan dengan keadaan semasa, relatekan juga dengan teori yang kita akan belajar, relatekan juga dengan soalan ujian ataupun soalan peperiksaan akhir yang awak akan hadapi di hujung semester nanti. Contohnya kalau ujian pada minggu kelima dah bermulalah ujian pertama. Jadi awak kena faham konsepnya, kita takkan lari daripada konsep pengurusan. So saya pun takkan touch lebih-lebih kepada area yang lain, insya-Allah. Awak kena tahu dalam subjek ni ada beberapa peratus yang awak perlu, saya refer pada handphone saya, skor. Pertamanya, subjek ini ada 60% untuk carry mark awak skor, 40% untuk final exam ataupun ujian akhir lah. Kalau kita secara online, kita buat ujian akhir dalam bentuk online. Tapi perkara benda macam ni susah nak dijangka. Hujung semester nanti dijangka pada bulan Februari ataupun Mac. Itu saya akan update kemudian lah kaedahnya apabila kita sampailah ke tahap tu. Nanti kita akan update adakah melalui peperiksaan akhir secara fizikal atau online. Tapi yang awak perlu tahu untuk awak skor secara carry marks dalam subjek ni, MGT 162 Fundamentals of Management ni, ada 4 yang awak kena skor, right? Keseluruhan bukan carry mark saja, ni total 100%. 15% individual task ataupun kita panggil sebagai individual assignment dalam bentuk bertulis. Awak kena hasilkan satu laporan bertulis, written report based on the instruction that will be given by the lecturer. It's anggaran 10 pages
hasil laporan akhir tu secara individual, ni bukan berkumpulan. Daripada markah 100% nanti kita akan convert kepada 15%. Dan ia perlu dilaksanakan bermula daripada minggu kedua nanti hingga ke minggu ketujuh. Kenapa? Sebab ia menyentuh topik-topik yang akan disentuh pada minggu kedua dan hingga minggu ketujuh. Gabungan chapter yang kita cover semasa minggu kedua hingga minggu ketujuh, iaitu instructionnya akan diberi kemudian. Kita tak akan beri awal-awal, tapi awak dah kena ready lah. Okay. And then kita akan bermula dengan ujian yang kita panggil sebagai midterm test. Sebanyak 20% awak kena score, yang akan cover chapter 1 hingga 5. Okay. Soalan dia true or false dan multiple choice questions. Selalu kita gabung section A, section B. Total marks ada 30 markah. Tapi kita akan pecah kepada peratus sebanyak 20%. Dan akan dilaksanakan pada minggu ke-5 hingga ke-6. So mana-mana tarikh yang pensyarah awak akan pilih, awak kena bersedialah. Janganlah masa tu terkejut, tak pernah dengar apa benda ni, bila ni midterm test. Saya tak nak dengar isu macam tu. Minggu ke-5, minggu ke-6 awak kena take note akan ada satu midterm test. Contohnya saya bermula dengan minggu pertama terus chapter 1, minggu kedua chapter 2, minggu ketiga chapter 3, 4 and 5. Minggu ke-5 baru habis chapter 5. Jadi saya jangkakan, sebab midterm test ni akan masuk chapter 1 sampai chapter 5. Jadi tolong bear in your mind that the midterm test will be conducted within week 6. Minggu ke-6 lah paling elok, sebab awak dah sempat belajar chapter 5. Tapi masa tu sangat dekat lah dengan chapter yang awak baru belajar. Harap-harap tak ada isu. Ini semua tentang kaedah pengurusan masa awak. Pengurusan juga, tapi pengurusan masa untuk apa, schedule study awak lah. Okey, ketiga, final exam ataupun final assessment kita panggil, sebanyak 40% yang akan cover chapter 6 hingga chapter ke akhir lah, chapter 10. For this course kita ada total 10 chapters, 10 chapter, yang mana yang ini lagi, sebab dia final test, dia lebih tinggi tahap kepayahan lah menjawab soalan. Satu ada true or false, satu kemudian ada multiple choice question, and then kita ada satu essay lah, short essay. Setiap satu tu multiple choice akan ada 15 soalan, true or false 15 soalan, and short essay 5 soalan, dan total markah 50. Maksudnya awak kena skor per 50. Daripada 50 tadi, contoh awak dapat 100, maksudnya awak dapat full mark lah, 50 per 50. Kita convert kepada peratus, awak akan dapat 40 per 40 lah untuk markah akhir. Minggu yang kita akan laksanakan final test ini adalah pada minggu ke-10 hingga minggu ke-13. Selalunya kita akan pilih minggu terakhir lah, ataupun minggu di tengah-tengah lah, minggu ke-12 ke minggu ke-11. Pensyarah akan maklumkan lagi kepada awak. And last kali yang awak kena fokus adalah group report. Walaupun kita kajian melalui secara online, dalam bentuk ODL, online learning, tapi pastikan awak bersedia untuk membuat kumpulan secara jarak jauh
PJJ lah, perhubungan jarak jauh Maksudnya sekarang ni jadi KJJ lah, KJJ, kumpulan jarak jauh, yang akan fokus daripada chapter 1 hingga chapter 7. Ia adalah tentang laporan akhir yang awak kena sediakan merangkumi semua chapter ini. Paling kritikal, kita akan tengok kaedah satu-satu company, macam mana dia apply business, dia punya concept of management ini relate tak dengan teori yang you all belajar ni, relate tak dengan company yang real. So awak kena report serupa macam yang awak belajar tu, seolah-olah awak adalah konsultan yang faham sangat apa itu pengurusan. Awak akan check that company, adakah dia mengamalkan sistem POLC for example lah. Ini POLC adalah term yang paling famous lah di kalangan pengasas-pengasas sistem pengurusan. Planning, organizing, leading, controlling. So kalau bercakap pasal POLC ni, and then macam mana cara nak masukkan dalam laporan akhir dalam group report tadi, awak kena relatekan business tu. Contohnya awak ambil satu SME business, awak relatekan the top management tu ada buat planning tak? Ada buat organizing ke tidak? Leading dia macam mana? Controlling macam mana? And bukan takat tu, sebab kita cover chapter 1 sampai 7, kita sentuh juga dekat chapter 3, dia punya communication style. Chapter 6, leadership style. Dia pun chapter 5, motivation yang diorang gunakan, motivation theories. And total number of pages hanya 15 muka surat sahaja. Total mark for this group report hanya adalah 100 markah, yang mana kita akan convert kepada dalam bentuk peratusan akhir sebanyak 25%. So ingin saya repeat balik, markah group report ni 25%, dan ia akan bermula pada minggu ke-11 hingga minggu ke-14. Kalau awak seorang yang efisien, form group awal-awal dan nak ready awal pun awak boleh inform your lecturer. Cuma saya nak ringkaskan sedikit, total yang nak kena score pada semester ini for this subject MGT 162, 15% adalah untuk individual assignment, 20% adalah untuk ujian midterm, 40% adalah ujian akhir final assessment, 25% adalah untuk group report, dan total adalah 100%. Awak bayangkan kalau setiap satu ni awak skor A plus ataupun A dah ada dalam tangan, insya-Allah. Okey, dengan itu saya rasa saya akan sambung, saya akan terus mulakan chapter 1 selepas ini. Awak nantikan video yang selepas ini. Saya ambil masa, nampaknya video depan saya ini lebih kurang 20 minit lah untuk menerangkan tentang subjek ini. So lain-lain tak ada sekejap saya pastikan. Okey, antara contohnya objektif yang awak ataupun learning outcome yang awak akan capai, saya akan sentuh apabila masuk dalam setiap chapter. Contoh chapter 1 ada learning outcome dia sendiri, chapter 2 sampai chapter 10 ada target ataupun learning outcome ia sendiri. Yang saya katakan tadi, awak kena sedar kenapa awak duduk di kursi awak tu, dengar penerangan daripada pensyarah awak ni, kenapa. Jangan hanya di angin lalu sahaja. Saya harap awak betul-betul sedar yang awak ambil kursus ni bukan hanya untuk dapat A, tapi untuk fahamkan betul-betul konsep ataupun ilmu yang kita cuba sampaikan ini, supaya ia memberi manfaat kepada awak dan juga insan di sekeliling awak lah, dan ia memudahkan urusan awak di masa hadapan lah, apabila awak betul-betul melaksanakan kaedah atau konsep yang diajar. Terima kasih. Jumpa untuk video seterusnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.